Tadi tuan-tuan sebenarnya tak perlu pening-pening sebab dia memang ke Arkib Negara dan kena ikut tata cara Arkib Negara. Masalahnya kita dah ada buku tapi tak rajin buat pelupusan. Ya. Itulah sebabnya penting mendisiplinkan dalam rekod perolehan tadi tu. Pelupusan ke pelupuskan kena catat semua kat situ. Okey? Pelupusan adalah satu proses apabila sesuatu aset atau barang awam yang secara fizikalnya masih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan. Mana dia menci lupa pula dengan saya skrin ya. Okay. Masih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan atau diperlukan dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan rekod. Cara menguruskan pengasihan rekod dengan tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya, menggunakan penangguhan pemindahan di bawah Seksyen 2 Tafsiran Akta Arkib Negara Akta Nombor 9. Ya tuan-tuan, itulah sebabnya nanti balik kita tengok especially buku yang banyak salinannya. Saya sayang semut. Student ada 1,000. Buku tu ada 10 salinan negara. 10 salinan. Saya pernah kena audit apabila di tempat kampus saya tu dia audit, dia ada 10 salinan sebab beli berdasarkan nisbah pelajar. Dulu mak tak perlu semua kaya dengan pelajar. Ramai. Sekarang IPG makin kurang murid. Ada IPG yang setakat 1-2 orang pun ada studentnya. Jadi salinan tu banyak sampai 10-12. Bila dia datang, dia tarik satu buku dekat slip pemulihan tarikh tu tak ada satu tarikh pun. Tengok beli buku dah 10 tahun. Nampak tak crack kat situ So akal apa nak jawab tu? Tu sebenarnya student dia refer dalam library. That's why tak ada chapter, tak ada bulan. Itulah jawapannya. Mujur auditor terima So maksudnya macam tu. Balik nanti tengok balik mana yang banyak salinan, buatlah biji. Asingkan siap-siap. Kita dah boleh nampak dah sebenarnya buku ni, melainkan dia hot reference. Okay. Next. Projek kuasanya adalah bagi masuk pelupusan perpustakaan. Peraturan adalah merujuk kepada peraturan pelupusan yang berkuat kuasa pada masa ini, iaitu ini yang sekarang Akta Nombor 9 Surat Perbendaharaan Bilangan 22 1975, pelupusan alat tulis bahan mencetak buku dan sebagainya, termasuk perlindungan dan Surat Kementerian Kewangan 3 November 1993, pelupusan bahan mencetak atau kertas terpakai daripada Kementerian Dewan Kerajaan atau dan berkata. Ini adalah projek kuasa ni tuan-tuan. Seterusnya pelupusan perlu dilakukan bagi ni lah. Selalu kita merungut tak cukup ni. Kemudian kita merungut kedudukan sebenar koleksi bahan tak tahu kat mana dan kemasukan koleksi simpanan sedia ada. Ini semua kaitan inventory. Bila buat inventory, kita akan dapat kenal pasti kat mana loop berlaku. Terlebih sangat bahan, tiba-tiba wujud bahan yang tak ada dalam rekod. Ada yang paling banyak berlaku adalah dalam rekod ada, degarak tak ada. Jenuh dah pergi. Mana ni nak cari Ini kita dah tutup dah permulaan. Rupanya kisah 10 tahun dahulu. Cikgu pindah dengan buku pindah. Student berhenti dengan student, buku pun berhenti. Itu banyak berlaku tu. Okay. So inilah tujuan kita buat pelupusan untuk jimatkan ruang. Baik, saya nak tanya lah tuan-puan dekat para buku para buku tu katalah panjang ni bila kita nak susun buku kat sini, kita perlu tak susun buku daripada hujung ke hujung? Perlu? Tak perlu, betul. Bagus Kenapa tak perlu? Senang ambil. Betul. Saya tak kata salah Senang ambil, betul. Lagi? Ini yang paling penting. Senang nak ganjakkan buku. Bila call number baru masuk dekat area situ. That's why kita tak boleh penuhkan. Actually penuh 2/3 saja. Kalau rak tu panjang ni, memadai hari ni saja penuh. Yang lain ni kena kosong. Sebab apa? Kalau kita penuhkan hujung ke hujung, masuk buku baru, kita terpaksa ganjak ni. Sini tak lepas lagi, tak mau lagi. Turun balik bawah tu. Macam tu lah ceritanya. That's why setiap para tak boleh penuh. Lagi-lagi kalau yang aktif dan banyak perolehannya setiap tahun. Jadi balik ni nak selamat
buku. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelakkan buku rosak. Hai, dah elok cantik pun buku rosak. Kenapa sebab bila terlampau padat, dia melekat. Aircon pula, library pula ada aircon. Sejuk panas lama-lama dia melekat. Dia dah melekat, dia rosakkan buku. Okey, itulah kenapa kita perlu memberi ruang untuk dia bertarik, dia bernafas, tak padat sangat. Okey, jelas ya? So, nanti kita pastikan tuan-tuan ya, yang tu penting. Kalau memang banyak yang padat, tu yang pertama adalah tindakannya inventory. Tindakan pertama, library nak settle inventory dulu. Barulah nanti 1001 isu tuan-tuan akan jumpa. So, inventory kalau nak buat perlu dirancang betul-betul ya. Siapa nak bantu student ke, kalau student kita nak bagi tahu kenapa, jamu makan ke apa ke, whatever lah. Yang penting inventory itu selesai. Okay. Seterusnya, kriteria perubusan rekod terbitan bahan bercetak AV adalah tertakluk dan merujuk kepada dasar dan polisi reading bahan sesebuah perpustakaan. Antara kriteria yang berikut adalah ni yang tadi kita jumpa. Ada satu kes untuk library, buku perolehan jadi stok dalam stok, tak sempat proses. Tahu-tahu tanpa sedar dah bertahun-tahun yang punya anai-anai makan. Bila anai makan, buku yang kita beli dengan duit kerajaan tak sempat rekod, dia akan jadi backlog. Tak nafikan ya, saya jumpa library backlog sampai 25,000 buku. Apa buat nak atasi? Kita kena panggil library di sekitar, duduk dekat library tu, proses semua. Settle kita tambah 25,000 buku. Tapi saya terpaksa tanggung semua TNT lah. Sediakan tiket kapal terbang sebab benda berlaku dekat Rajang. Sediakan tiket kapal terbang, sediakan hotel, semua itu dia tanggung. Kena pilih dia, siapa volunteer selama 4 hari librarian untuk duduk bermukim kat situ. Yang datang daripada Semenanjung, syok. Buat kerja sampai 5:30 petang waktu Sarawak. Semua orang dah balik. Tahu-tahu kenapa dia macam Roma dia tekuk. Ada yang meneman lain. Dia suruh balik. Aku pula nak masuk library nak baca buku. Kita sibuk buat kerja. Berlaku berlaku. So macam itulah antara penyelesaian backlog kita nak elakkan backlog. Okay? Keadaan fizikal bahan yang rosak atau usang itu antara salah satu macam mana kita nak lupuskan. Okay? Next, tidak ada kulit. Ni paling banyak juga ni berlaku ni. Tinggal isi je. Ada juga tinggal kulit, isi tak ada. Pun ada, tak nafikan Okay, next. Kriteria ni adalah nilai kesuran, usia bahan yang lama dan maklumat yang tidak sah lagi, sistem ejaan lama, sukatan lama, bahan yang tidak pernah dipinjam atau digunakan oleh pengguna, sainan bahan yang berlebihan, bahan edisi lama dan akan terbit edisi baru, bahan yang mengandungi unsur hasutan dan ujar. Saya tak nafikan dia dalam keadaan sekarang, untuk yang KDM tu, ada dah yang sampai tak tertapis apabila buat pembelian melalui dalam talian Amazon contohnya. Dia masuk Zoom, tak boleh nak tapis langsung kat custom. Ataupun pembelian e-book. E-book lagi lah nak tapis macam mana kalau dengan KDM. Itu pun antara satu cabaran Okay. So inilah dia kriteria pelupusan buku. Tuan-tuan tunjuk pada sini. Ada tak bahagian sini yang tak faham? Jelas tak? Jelas ya? Jadi ini dah mudah sebenarnya. Okey, pelupusan buku. Ada tak salah satu daripada ciri? Okey, yang J ni J tidak termasuk yang ucap. Okey, ada setengah library dia akan letak dalam almari berkunci. Sebab apa? Nak bagi tahu kewujudan buku ni ada. Boleh tengok tapi tak boleh buka. Ada yang buat macam tu, tapi dengan izin lah. Dengan izin tu dah tentu tanggungjawab siapa? Ketua jabatan. Okay, next. Okay, ini adalah tata caranya yang harus dipatuhi untuk melaksanakan proses pelupusan. Yang pertama, buat weeding dulu. Kemudian tentukan bahan yang nak dilupus benar-benar sesuai untuk dimusnahkan atau dikeluarkan dari rekod simpanan. Senaraikan bahan yang tidak dilupus menggunakan borang yang disediakan, iaitu borang 9 ANM.
menghantar surat permohonan pelupusan kepada Ketua Pengarah Akad Negara Malaysia dan Jabatan Ahli Negara bersama senarai pelupusan baharu urusan. Ini mengikut negeri ya. Bukan terus semua hantar ke Akad Negara Jalan Tutar tu tak. Ikut Akad Negeri. Okay, next. Kaedahnya adalah untuk melaksanakan cara pelupusan letak kepada surat Kementerian Kewangan bertarikh November 1993, iaitu yang pertama, jualan melalui sebuah harga bagi kuantiti yang banyak. Hasil jualan akan dikreditkan dalam akaun hasil. Ini saya cakap dari mana ia datang, dari situ lah dia kembali. Ya. Okey, jual beras kepada kilang, kita semula bagi kuantiti yang sedikit, hasil jualan dikreditkan ke akaun hasil. Next. Pembakaran hendaklah dibuat mengikut peraturan semasa mengenai kuantiti alusita dan garis paduan ditetapkan oleh JAS. Bahan yang mengandungi maklumat peribadi orang persoalan hendaklah dikoyak atau dirinci sebelum tindakan penjualan. Okay, next. Pelupusan secara tanam hendaklah dilaksanakan dengan mengambil langkah yang sesuai supaya sebarang benda hidup yang termasuk tumbuhan serta keadaan alam sekitar tidak terancam, serta cara-cara lain yang difikirkan sesuai. Kebanyakannya kalau buku ni saya tengok orang tak bakal lah. Sama ada dia sedekah dekat orang lain ataupun dia buat pelupusan. Kebanyakan sedekah lah atau jual balik. Dua tu je. Okay, next. Ini adalah flowchart dia, yang mana yang pertama tuan-tuan tindakannya adalah dengan reading tadi, kemudian buat keputusan sama ada bagi simpan semula ke apa tadi, select kemudian senaraikan bahan buku, hantar permohonan pelupusan, tunggu keputusan, tindakan pelupusan dan hantar amalan. Saya dah bagi sekali contoh surat nak tulis macam mana. Next. Ini pelaksanaannya ya. Ini lah dia 6 langkah kalau nak buat. Okey. Yang pertama, dekatkan borang 9 ya, iaitu Arkib 908. Lampirkan bersama surat iringan dan hantar ke Arkib Negara Cawangan Negeri lah. Okey. Kemudian tunggu surat kelulusan. Tunggu surat kelulusan barulah kita boleh jalankan proses seterusnya, iaitu lupus. Puan-puan kalau perasan dalam anugerah pusat sumber kebangsaan ataupun tingkat negeri, ini memang tata cara yang kena ada dalam proses keputusan, betul tak? Okey, tunggu surat kelulusan paling lama selalunya makan bulan, makan tahun sebenarnya. Yang penting tindakan di pihak tuan-tuan dah selesai. Sebab apa? Kita hanya menunggu. Kalau datang orang kita apa, kita dah hantar tadi sikit-sikit. Okey. Laksanakan pemusnahan setelah mendapat surat kelulusan. Dekatkan borang 12 Arkib Negara Arkib 1208 dan hantar ke Arkib Negara Cawangan Negeri. Okay, next. Inilah dia contoh surat iringan, tuan-puan. Ya. Permohonan kelulusan pelupusan rekod urusan am pelajar. Ini jika fail rekod urusan am. Permohonan kelulusan pelupusan bahan bacaan. Bahan bacaan sekolah sains, pusat sumber sekolah sains. Senaraikan ya, yang borang tadi itu kan. Senaraikan, lampirkan bersama dengan surat iringan. Dah habis. Lipat library lah. Lepas tu kita tunggu kelulusan. Next. Ini adalah contoh surat kebenaran pelupusan rekod oleh Arkib Negara Malaysia. Dia akan jawab macam ni. Kebenaran pelupusan rekod kewangan dan perakaunan. Itu kalau file rekod dan kewangan ya. Okey, kalau library-nya kebenaran pelupusan rekod bahan bacaan pusat sumber sekolah sains. Okey. Dia akan jawab macam ni. Next. Ini adalah faedah kenapa kita buat pelupusan rekod ya. Yang pertama, menepati tempoh simpanan yang ditetapkan sesuai dengan keperluan undang-undang dan peraturan, mengurangkan ruang simpanan rekod dan perkhidmatan kos wang, peralatan dan penjagaan rekod. Menjadi satu tanggungjawab sosial, rekod bernilai kekal dipindahkan segera ke NM sebagai khazanah warisan negara. Pastikan rekod yang diperlukan dipelajari bagi mudah negara segera dipelajari. Terus Arkib Negara bukan disimpan rekod kita semua, tak, dia tapis. Mana yang ada nilai khazanah negara dia akan ambil. Buku dia tak ambil dia cuma luluskan saja untuk kelulusan. Okey? Okey, next. Soal jawab. Untuk pelupusan ni memang pendek, tetapi dia memberi impak yang besar kepada tuan-puan sebab ini adalah isu utama sebenarnya dalam review masing-masing ya. 13,000 kalau dah buat reading pun tak silap tinggal 9,000. Tak mustahil ya.
lagi kita tak pernah buat pelupusan. Library dah 100 tahun tapi tak buat pelupusan pun belum juga. Dia akan jadi isu dah lama tapi kenapa tak pernah buat pelupusan. So dia akan memberi efek kepada keberkesanan pengurusan itu sendiri sebenarnya. Okey. Kena ingat antara salah satu punca kenapa kita tak dapat kelulusan penambahan perolehan adalah sebab kita tak buat pelupusan. Nanti dia akan fikir, hai, buku dekat library dah banyak, nak beli buku lagi, yang banyak-banyak nak buat apa? Nampak? Itu adalah soalan daripada orang keuangan. Soalan keuangan ni memang dia akan menilai daripada setiap every single sen yang akan dikeluarkan. Dia akan tanya tu, hai, berapa sekarang library collection? Kita bercakap, kita ada 9,000. Student ada berapa? Student ada 1,000. Tak cukup kan tu, nisbahnya sampai 9 buku satu orang. Dia akan cakap macam tu. So dia kena cakap, kenapa nak minta tambah lagi? Buku-buku tu buat apa? Dia buat apa? Itulah sebabnya kita kena dimarahkan buku tu. Dimarahkan tu macam mana? Okey, ini pun antara aktiviti lain tuan-tuan. Banyak buku dekat library. Macam mana kita nak bagi tahu dekat pengguna kita buku ni dekat library? Macam mana nak buat? Buat promotion media. Buat promotion media tu kekerapannya macam mana tuan? Itu buku baru. Apa jadi pada buku lama? Pameran bertema. Boleh? Betul? Itu salah satu daripadanya. Paling mudah. Selalu saya ingatkan dekat anak buah saya yang 534 library tu. Saya kata sehari tangkap gambar buku dekat rak, blast dekat WhatsApp tu. Memanglah orang akan boring. Tapi hari-hari bila kita blast, kita beritahu buku ni ada dekat library, lama-lama mereka akan tertarik. Itu paling mudah dalam platform media sosial. Kalau tak nak hari-hari, ambillah seminggu sekali. Ambil satu buku dekat rak tu, sebar dalam grup cikgu, sebar dalam grup pelajar. Pelajar tak ada guru lah okey, guru-guru. Kita nak memaklumkan. Dan konsep pinjaman berkelompok sebenarnya boleh diaplikasikan dekat dalam PSS. Macam mana? Contoh, kelas 5 makmur, tingkatan 5 makmur boleh buat pinjaman kelompok sebanyak 30 buah buku. Contoh dengan pusat sumber sendiri. Nak letak mana? Letak dalam kelas. Cukup tempoh, pulangkan semua, letak balik kat library, ulang balik pinjaman buku lagi. Pun boleh, tak ada masalah. Kita duk fikir pinjaman kelompok kena keluar daripada sekolah, pergi National Library, library state. Sebenarnya dalam sekolah tu pun boleh. Boleh faham? Tapi bukanlah banyak, 300-400 ikutlah. Nak bagi berapa? 10 saja ke? Nak bagi 30 sebab satu kelas tu ada 30 orang ke? Apa boleh? Ikut polisi dan ikut komposisi buku dalam PSS. Ni kalau buku sikit, kita benarkan peminjaman banyak pun tak boleh juga. Dan kita boleh allocate. Bulan kita hanya boleh allocate setiap one shot peminjaman hanya untuk 10 kelas sahaja. Lebih daripada 10 kelas untuk bulan ni dah tak boleh sebab kosong rak. Contoh janganlah okey sampai habis kelas-kelas, contoh ada 5 kali dengan 5. Dah berapa dah 25. Kita benarkan setiap kali pinjaman 30 buku. Kosong library. Belum kok jenuh nak susun balik. Tu pun satu hal. Jadi untuk macam ni tuan-tuan tak perlu laksanakan secara besar-besaran. Mulai dengan rintis dahulu. Maksudnya kita bagi tawaran untuk 5 kelas sahaja dulu. Kita tengok feedback. Kalau kita tengok 5 pun tak ada feedback, kita nak teruskan ke? Itu maksudnya. Jadi untuk kajian rintis boleh mulakan dengan 5 selama berapa minggu ataupun bulan. Okey? Ada faham? Lupusan ada isu? Nak tanya? Ya tuan? Kalau buku agama yang ada Al-Quran, untuk Al-Quran Okey, untuk Al-Quran ni dia tidak melalui akhir negara. Tapi adakah beli Al-Quran melalui duit PCD? bukan kadang-kadang buku dia Ayat Quran. Buku ayat Al-Quran. Kalau nak menghormati sebab kandungan tu, kita kena ikut tanda cara penulisan Al-Quran tu. Yang dibakar dalam bekas, kemudian album simpan apa semua tu kan. Saya rasa bagus dalam TVPSS tu, pemenang nombor 2 rasanya Cik Fazli dia ada bercakap tentang pelupusan Quran video dia. Yang tu memang tak tercari betul lah sebab dia dah rujuk kepada Hakim. Kalau ya
Antara kira dan juga Okey. dan Okey. perbezaannya. Perbezaan hapus kira dengan pelupusan. Pelupusan melibatkan buku sahaja. Hapus kira masuk duit sekali. Tadi kan kita buat pelupusan, kita kena cari berapa nilai pelupusan tu. Itu hapus kira tu. So kita akan tahu. So daripada contoh lain ni dah tubuhkan 10 tahun. Daripada mula perolehan sampai ke tahun ke-10, jumlah perolehannya adalah sebanyak 1 juta. So bila kita buat pelupusan, takkanlah 1 juta lagi harga dia. Betul tak? Dia akan berkurang kan? Di situlah kita nyatakan hapus kira menjadi katalah 800,000. Di situ kita akan letak nilai sekali. Okey? Ini apa? Kalau saya ada dua, tapi yang saya rasa yang kedua saya mungkin tak sesuai juga sanadnya sebab untuk pelaksanaan tata cara aset kerajaan dia bermula pada tahun 2000. Jadi apa-apa rekod sebelum tahun 2000 dia boleh auto nak impose tanpa ada rekod perolehan sebab dulu tak ada kesedaran. Tapi selepas tahun 2000 setiap aset mesti ada surat beranak yang tak ada keluar buku ada nilai sebagai. Maksudnya dalam kes puan pada saya kena wujudkan dulu. Kalau tak dia akan pergi balik permohonan putusan. Wujudkan balik itulah yang tadi tu kena buat inventory. Dia kena buka balik. Betul. 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 Dan saya contohlah dia tengok buku saya yang baru dibeli pada tahun 1950. Kita nak lupuskan, tapi tidak ada dalam daftar rekod perolehan. Jadi kita wujudkanlah berdasarkan tu pindah masuk rekod perolehan, buku rekod tu. Kalau tak ada kulit apa semua tu abaikan. Abaikan. Tapi dia ada copyright punya page. Kalau tak ada kulit, ada copyright page. Bukan? Okey. You must isi buku saya kan? Okey, baik. Ibu sampai awal-awal ada gambar-gambar buku tadi. Okey, depan ni. Lagi. Pelan-pelan. Tadi sikit. Okey, ni cukup. Nampak tak? Dia tak ada kulit. Ni kan? Tapi dia ada unsur pages. Oh, dia unsur pages pun tak ada. Isi saja. Kalau isi saja, tulang buku tu ada tulis apa-apa tak? Tak ada juga. Memang betul dia lama, tapi boleh agak-agak tajamnya. Rekodlah kat situ buku tersebut dah tak ada dah untuk rujukan tajuk buku apa untuk rujukan perolehan dah tak ada, tapi buku yang penting kena buat catatan sikit. Catatan tambahan. Yang penting catatan tuan-tuan tu kena endorse by tuan-tuan supaya dia maklum. Betul. Bukan senarai je. Betul. Sebab apa kalau kita hanya senarai tanpa ada pengesahan, dia tak bermakna.